Hai semua, adakah anda tahu mengenai e-waste? Jadi apa itu e-waste? E-waste ialah alat elektrik atau elektronik yang telah pun dibuang. Bahagian elektronik terpakai yang telah digunakan, dijual, diperoleh dan dikita semula atau telah dilupuskan juga termasuk dalam kategori ini. Contoh-contoh e-waste adalah telefon bimbit, mesin basuh, alat penghawa dingin dan juga alat-alat elektronik yang lain. Adakah anda tahu apa kesan e-waste terhadap ekosistem? Pertama, e-waste merosakkan tanah. Apabila e-waste itu berlerai, dia mengeluarkan logam berat yang beracun. Logam berat ini termasuk plumbum, arsenik dan juga kadmium. E-waste juga mencemarkan sumber air. Toksin dalam e-waste ni masuk ke dalam air-air dalam bawah tanah, mencemarkan kolam dan tasik. Seterusnya, e-waste juga mencemarkan udara. Proses pembakaran sampah di tapak pelupusan sampah melepaskan gas-gas hidrokarbon di atmosfer, mencemarkan udara dan juga menyumbang kepada kesan rumah hijau. Daripada kesan-kesan ini juga mendatangkan negatif kepada manusia, termasuk kerosakan otak, jantung, hati, ginjal dan sistem rangka. Daripada kita membuang e-waste ni dan merosakkan alam sekitar, ada alternatif lain yang boleh dibuat. Oleh kerana e-waste ni, dia mempunyai bahagian yang berharga dalam mereka, jadi mereka boleh dikita semula. E-waste boleh dikita semula dengan menghantar barang-barang itu ke pusat pengumpulan e-waste yang ada di seluruh Malaysia. Namun, kaedah pelupusan e-waste secara konvensional menyebabkan kemudaratan kepada alam sekitar dan kesihatan orang sekeliling. Ini kerana logam berat yang terkandung dalam sisa e-waste akan meresap dan melarut ke dalam tanah dan juga udara. Bioremediasi ialah satu proses yang menggunakan bahan semula jadi seperti bakteria ataupun tumbuh-tumbuhan untuk menukarkan sisa toksik kepada sesuatu yang tidak mendatangkan kemudaratan. Maka, proses ini mampu membantu menangani masalah sisa e-waste yang ada di Malaysia serta di negara lain. Fitoremediasi ialah salah satu jenis proses remediasi yang menggunakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini dikenali sebagai hyperaccumulator, di mana tumbuh-tumbuhan ini mampu menyerap bahan toksik lebih banyak daripada tumbuhan biasa. Contoh ejen fitoremediasi ialah biochar dan juga keladi bunting. Biochar. Biochar adalah sejenis arang yang terhasil daripada proses pirolisis tumbuhan semula jadi dan sering digunakan sebagai satu kaedah untuk meningkatkan kualiti tanah. Berikut adalah cara-cara untuk menghasilkan biochar. Habuk kayu adalah sebagai bahan utama untuk penghasilan biochar. Habuk kayu tersebut akan dibakar pada suhu 500 darjah Celsius melalui proses pirolisis dan ini menghasilkan biochar yang mampu menambah kesuburan tanah. Selain membantu dalam penyuburan tanah, biochar juga digunakan sebagai penyerap logam berat di dalam air. Biochar selalu digunakan di dalam sistem penapisan air kerana logam berat daripada bahan buangan elektronik diserap ke dalam tanah dan sekaligus mencemarkan sumber air bawah tanah. Berikut adalah cara di mana logam berat diserap. Itu digunakan sebagai bahan pertama dalam penapisan bernasing di dalam air. Air yang masuk dari atas melalui paip akan mengalir ke bawah dan bergerak ke atas semula untuk melalui penapis batu untuk mendapis mendakan. Selepas itu, pasir menjadi bahan penapis kedua. Biofilm yang terhasil di atas permukaan pasir akan menapis benda asing dan menghasilkan air lebih bersih. Penapis ketiga adalah biochar. Selepas mengalami tindak balas bersama biochar, logam berat bertukar menjadi mendakan di permukaan biochar dan dinyahkan. Selain dari biochar, keladi bunting juga boleh digunakan bagi tujuan fitoremediasi. Water hyacinth atau nama saintifiknya Econia crassipes merupakan sejenis tumbuhan akuatik yang mampu membiak dengan pesat dalam cuaca yang panas. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan hyperaccumulator yang dapat menyerap serta menyimpan nutrien dalam kuantiti yang banyak. Ia mempunyai akar serabut bercabang yang mampu menyerap nutrien serta menjadi tempat untuk bertelur, juga perlindungan kepada ikan kecil. Tangkai yang bunting membantu dalam proses pengapungan, manakala bunga ungu seakan orkid menyebabkan keladi bunting sesuai untuk menjadi tanaman hiasan.
Logam berat dari e-waste mencemarkan air menjadikan ianya tidak sesuai untuk hidupan air. Justru keladi bunting digunakan di mana akarnya akan menyerap logam berat dari air kemudian proses detoksifikasi berlaku, menukarkan logam berat kepada bahan ringkas yang tidak mencemarkan alam sekitar. Bahan ringkas ini kemudiannya dibebaskan ke udara. Bagaimanapun, penggunaan keladi bunting untuk mengurangkan logam berat di air mendatangkan kebimbangan. Hal ini kerana keladi bunting mampu membiak dengan sangat pantas dan boleh menutupi keseluruhan permukaan air, menyebabkan hidupan akuatik tidak mendapat matahari dan oksigen secukupnya. Justru pengawalan tumbuhan ini amatlah penting.